tu. Okay, kepada penceramah kita Harif Faizun, kepada KJ, Puan Zalina, ada Sensei Hassan dalam ni. Okay, dan ada berapa orang lah baru? 7. Daus dengan Hiban tak masuk lagi. Tak apalah, Sensei proceed dululah. Okay. Kamera. Saya buka lah kamera. Okay. So, seperti yang macam Sensei dah janjikan hari tu. Okay, beberapa minggu dah Sensei dah jual dah program ni. Okay, hari ni merupakan hari kita bertuah lah hari ni sebab kita mendapat kerana super senpai kita ni, mungkin Muhammad Haris Faizun bin Muhammad Jasri sudi menerima jemputan Sensei untuk mengadakan sedikit perkongsian. Okay, sebelum ni minggu lepas rasanya Sensei dah belajar, Sensei dah ajar sikit kan, Sensei dah beri introduction sikit berkenaan dengan state machine, tentang cara macam nak buat state diagram semua tu. Jadi tapi hari ini Sensei nak lanjutkan lagi. Okey, di mana hari ini kita nak tengok sendiri macam mana nak gunakan state machine ni dalam di industri, di dunia yang sebenar. Okey, inilah antara tujuan yang Sensei buat program hari ini, supaya you all sendiri nampak, oh dekat sini gunanya, macam ni nak guna dia. Dan benda ni penting lah, mestilah penting lah yang kenapa Sensei buat benda macam ni. Alright, dan selain tu juga Sensei harap perkongsian daripada senpai kita ni dapat memberi inspirasi kan kepada kita semua, kepada you all dah tentunya, untuk kerja kuat lah. Okey, kerja kuat. Okey, dah tinggal beberapa sem lagi. Okey, untuk kerja kuat untuk jadi seperti mana yang senpai kita. Okey, beliau sekarang merupakan instrumen engineer di Synergy Sdn Bhd. Kita ambil inspirasi, kita ambil pelajaran daripada senpai kita ni. Okey. Saya lupa pula. Kita mulakan dululah sebelum kita teruskan lebih lanjut lagi. Kita mulakan dululah sesi kita hari ini dengan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, jadi tanpa Sensei tak nak buang masa lagi, sebab Sensei nak kalau boleh nak dengar perkongsian daripada Haris dengan Harif Faizun. Jadi tanpa membuang masa lagi, Sensei teruslah bagi platform ni kepada Faizun. Sensei stop share. Alright, kita teruskan. Ada apa nak share sikit ke Kak Zalina? Sam KJ? Tak ada, tak dengar. Dia tengah bercakap ke? Tak ada kot. Buka mic Mama. Mic. Selalu macam tu kan. Okay, pihak Sensei macam Sensei Akmal kata tadi lah. Sensei ucapkan terima kasih kepada Harif Faizun. Kita ni suka buat ad hoc kan. Ad hoc. Lepas tu mesti awak tertanya, hari tu dah isi borang, ni isi borang lagi. Okey, untuk makluman sebenarnya kita memang register awak lah. Kita nak jadikan awak pun salah satu lah alumni kita yang diregisterkan dalam SIAS. SIAS dia ada satu platform untuk perkongsian pakar tu, di mana platform SIAS ni dia mengumpulkan lah pakar-pakar daripada industri untuk diregister under SIAS. Walau bagaimanapun, sebab kita kebanyakannya ada program yang sebenarnya banyak yang tertangguh dan sebagainya, banyak pending. Jadi baru-baru ni bila kita dah register tu, rupanya diorang freeze dulu. Ni pun baru pagi tadi baru dapat siapa yang sepatutnya pergi industrial attachment, Sensei lah. Sensei yang pergi industrial attachment semua dibekukan. Macam itulah. Tu yang kita cakap dengan tanya balik pengarah, boleh tak twist kita gunakan lantikan daripada MJI sendirilah. Lantikan daripada MJI. Bukan daripada SIAS lah. Sebab SIAS dia sekarang ni dia bekukan apa-apa program ni tu. Kami pun tak tahulah, ada 2 program sebenarnya tengah pending sekarang ni. Setakat ni. Jadi kami harap program kami tu masih lagi ditaja lah. Program training kami masih lagi ditaja. Setakat ni mana yang kat belakang tu, yang jauh-jauh tu, yang tu dia dah freezekan lah.
So dan lagi sekali lah saya ucapkan terima kasih pada Harif Izon selalu bagi komitmen kepada kami kan. Macam saya katalah kami ni suka tiba-tiba ting 2 minggu seminggu lepas tu. Dan alhamdulillah lah, terima kasih juga kepada pihak BC lah kan, selalulah macam support lah sebab support bila tu tanya dengan apa bos you Cik Syazlan. Oh boleh semua boleh dia kata kan. Okay. So kita pun macam berbesar hati lah kan. Okay. So untuk makluman yang semualah yang lain-lain yang student ni Polri ni harap ambil kesempatan ni lah lagi satu kalau ada macam awak punya tugasan ke melibatkan ni ke jangan segan-segan tanya je Abang Harif Faizun ni. Abai Ijun Abai Ijun nama manja Abai Ijun okey tanya je Abai Ijun ni diorang ni memang power nak katakan application memang kita pun tak terkejar lah. Dan untuk makluman juga dia ni pun dah ada CLD mungkin kejap lagi Abai Ijun tolong promote lah kan introduce sikit kan macam mana boleh terjebak dengan VC dan sebagainya dan yalah maksudnya setakat mana yang macam apa yang diorang pelajar ni boleh dimanfaatkan lah dekat industri yang awak ceburi sekarang. So itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Terima kasih pada Sensei Akmal dengan Sensei Zalina atau lebih dikenali sebagai Mama lah. Terima kasih banyak-banyak sebab jemput saya, percaya pada saya untuk bawa adik-adik ini ke satu level yang lebih level pemahaman yang lebih tinggi lah insyaAllah. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jelas dengan suara? Jelas. Baik. Nampak muka walaupun tak ada cahaya wuduk tapi handsome tu adalah kan? Ada. Okay. Baik. Sorry. Maaflah lawak hamba abah hari ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Syukur atas segala nikmatnya yang memberikan kesempatan pada kita hari ini untuk kita bertemu, untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu. InsyaAllah dalam majlis ilmu ini InsyaAllah berjuta-juta malaikat akan bersama-sama kita InsyaAllah. Walaupun ilmu kita mungkinlah orang kata ini bukan ilmu agama, mana ada malaikat kan. Tapi ianya tetap majlis ilmu sebab kita menuntut ilmu dunia ilmu dunia yang kita akan guna insyaAllah untuk mengejar akhirat insyaAllah. Okay. So hari ini apa yang kita tahu adalah korang akan mendalami sedikit lah Sensei pun dah ajar apa semua sebelum ni kan. Korang akan mendalami sikit tentang apa itu state diagram, tentang apa itu state machine. Okay. So sebelum nak pergi lebih lanjut pada pelajaran kita hari ni, so nak kenalkan diri sikit lah macam yang macam yang Mama sebut tadi, panggil Abang Ijun je Okay. So hari ni nak kenalkan, okay, nama saya Muhammad Haris Faizun bin Muhammad Jasri. Saya sudah 3 tahun dengan VC Energy ini dan juga VC Academy baru start bulan Januari hari itu sebab kita baru tubuhkan VC Academy. Jadi saya adalah salah seorang trainer di VC Academy disebabkan saya ada CLD dan juga saya bakal memegang title Certified Professional Instructor daripada National Instrument. Certified Levy Developer ni pun dapat daripada National Instrument. Okay. Itu semua alhamdulillah atas tunjuk ajar staff-staff dan juga bos daripada VC Energy lah alhamdulillah. Okay. So saya saya punya background pelajaran daripada Mara Japan Industry Institute juga. Daripada MJI juga. Daripada macam korang di KC juga. Okay. Tak ada apa beza pun. Yang beza cuma tahun je. Okay.
So saya antara salah satu kira macam first kelas saya first subjek sensei untuk lab view. Sensei. Okey, tak apa. Semua boleh dengar ni Boleh. Dengar. Okay. Sebab sensei senyap. Rasa tengah ni kot, tengah buat kerja kot. Okey, tak apa. Oh, ada. Okey. Okay, so ini saya punya pengalaman lah dekat sini, projek yang saya buat, simple security system guna Arduino, no MCU, JSM. Okay. Lepas tu masuk saja VC, saya start dengan wiring diagram guna AutoCAD. Guna AutoCAD dia macam just nak buat wiring diagram. Lepas tu saya buat 3D modeling guna SolidWorks tu lah. Lepas tu tutorial on manipulating arrays. Yang ni korang boleh tengok dekat YouTube VC Academy. Korang cari dekat dekat YouTube tu cari VC Academy. Harif, Sensei selalu bagi link dekat dorang ni lah. Ada insyaAllah. Kita tolong promote kan. Sangat membantu awak punya. Dekat situ memang banyak sungguh topik-topik yang memang function tu lah untuk student. Betul, setuju. Kita punya explanation pun tak adalah. Especially dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, jarang nanti dalam bahasa Melayu kan. Jadi betul. Kebanyakannya bahasa Inggeris, jadi student kita boleh follow lah bila bahasa Melayu ni. Betul. Okay, lepas tu kalau adik-adik pernah perasan, saya pernah jadi salah satu guest dalam program MJII Alumni Talk. Tahun 2020 Januari 2020. Kalau ingat lagi lah And then saya biasa jadi facilitator. Saya jadi facilitator dengan Synergy Consultancy. Dan juga saya biasa jadi cikgu tuition. Saya jadi tutor daripada tahun 2011. Masa tu umur baru berapa? 15. Baru 15 masa tu. Umur baru 15 sampailah 2015. Waktu tu lepas SPM. Okay. Enough of introduction. Okay. So hari ni kita nak belajar sikit lah pasal state machine di dalam LabVIEW. Okay, so, semua dah belajar pasal state machine kan? Baru mengenal. Baru mengenal. Play safe, baru mengenal. Mengenal ni maksudnya masih lagi pening-pening ke ataupun dah mula macam wow, macam best? Pening-pening kot. Pening-pening dan wow. Pening-pening dan wow lah kan? Pening-pening dan wow. Pening lemau. Pening-pening lemau dia kata. Sensei tak boleh cakap bagi pihak. Sensei pening aja. Okay, so hari ni nak bagi anda punya pening-pening tu, nak bagi korang punya pening-pening tu insyaAllah terlerai lah. Kita nak bagi Panadol sikit hari ni Okay, insyaAllah. Okay, so what is a state diagram? Okay, state diagram is a design to program a sequential code. State diagram ni adalah satu design. Dia salah satu jenis design untuk kita program satu code, untuk kita buat satu program, untuk kita bina satu program yang ada sequence, yang ada turutan. Okay, maksudnya sini contohnya first kali, contoh korang bangun tidur, first kali nak buat apa? First kali bangun tidur, baca doa. Betul? Lepas baca doa, baru kita pergi ambil tuala, nak pergi mandi apa semua, betul? Lepas tu akan pergi kelas. Okay, itu salah satu contoh lah. Okay, the code will run sequentially according to the coded sequence. Code ni akan run sequentially, ikut turutan, menurut sequence yang kita dah programkan. Maknanya dia akan ikut lah, tak adalah kita macam tak sempat nak bangun tidur lagi kita dah mandi. Itu pelik. Kan? Time kita tengah pejam mata lagi dah mandi jenazah ke apa ke. Kan? Okay. Take a vending machine as an example. Okay. Contoh kita ambil vending machine. Okay. Macam mana vending machine? Ada siapa-siapa boleh explain macam mana vending machine punya sequence?
Ada siapa-siapa volunteer nak explain? Saya nak try. Boleh. Sila. Mula-mula kena choice lah kan. Choice. Okay. Air apa yang kita nak. And Okay. then step kedua kita masukkan duit. Okay. Lepas tu baru air tu keluar dari biji mesin. Okay, good. Okay, so sekarang ni kita dah jelas lah kan apa dia punya turutan dia, apa dia punya sequence dia, betul. First kali kita masuk kita select dulu. Lepas tu kita masukkan duit, lepas tu nanti air akan keluar. Dia akan dispense the item, and then dia akan dispense kalau kata ada baki ke apa, betul? Okay. Next slide. Okay, sama macam apa yang dia explain tadi. Okay, first kali dia akan ada waiting for selection. Okay, and then lepas dah select, kalau product available, dia akan display price. Okay, lepas dia display price, dia akan tunggu coin. Dia akan tunggu kita masukkan duit. Coin ke, notes ke, kan? Once kita, kalau kata kita masukkan duit dan cukup, dia akan dispense produk. Kalau kata duit tak cukup, dia akan dispense balik duit yang kita dah masukkan tadi. Okay, so itu sequence dia. Sequence yang memang dia akan ikut turutan. Maknanya tak adalah macam tak buat apa-apa, tiba-tiba dispense produk. Itu ada masalah programming lah cerita dia. Kalau programming yang elok, dia akan ikut sequence. Waiting for selection, displaying price, dia akan waiting for coins. Kalau kata coin deposited tu less than price, dia akan dispense balik coin. Kalau kata amount deposited sama ataupun lebih daripada price, dia akan dispense product, and then dia akan return balik lah kalau kata ada balance. Okay. So setakat ni clear Clear. sebab yang ni rasanya dah banyak kali kan sensei explain, betul? Betul. Okay. Cun. Alright. What is the components of a state diagram? Okay. Untuk buat kita analyse state diagram ni, okay. First kali kita kena faham apa komponen yang dia ada. Kita kena tahu apa komponen yang dia ada. Okay, first kali yang akan ada dekat dalam state diagram adalah state. Nyata-nyata lah state. Nama pun state diagram. Okay, apa itu state? State is where an operation is carried out, a decision was made, or an event occur. Okay, state ni adalah di mana sebuah operasi itu sebuah operasi itu dilakukan, sebuah operasi itu berjalan, a decision was made, keputusan dibuat, ataupun an event occur, ataupun satu event tu terjadi. Okay, korang tak belajar lagi pasal event, betul? Event structure tak masuk lagi kan? Dah. Macam mana? Dah. Dah masuk Dah masuk. Okay, so senang lah. Lagi senang lah kalau kata dah belajar event. Sebab biasanya state diagram ni kita akan galakkan penggunaan event untuk state diagram. Okay. And then the next one is transition. Transition is the result of an event, operation or decision of each state. Maksudnya apa transition, apa decision yang keluar, apa event yang keluar, ataupun apa hasil operation yang terjadi dekat dalam state tu. Itu so transition ni akan menentukan state mana yang dia akan pergi seterusnya. Okay, boleh faham setakat ni? Kalau ada yang tak faham, bagi tahu. Boleh, faham. Okay, Cun Alright, mantap. Okay. How to use a state diagram design? Okay. In LabVIEW, we have several methods to make use of a sequential code like a state diagram. Okay, dalam LabVIEW kita ada beberapa method lah untuk kita apply sequential code ni, untuk kita apply code yang mengikut turutan ni
kan, untuk kita memenuhi cita rasa state diagram. Okay, we could use a sequence structure, case structure, error lines, or even a combination of a while loop and a case structure. Kita boleh guna sequence structure, macam yang dalam gambar ni, sequence structure biasa guna kan. Biasa. Tapi pernah guna lah, walaupun mungkin tak biasa, pernah guna lah kan. Pernah guna. Okay, good. And then apa nama case structure siapa tahu yang mana? True, false. Yang true false tu betul. Yeah, instead of true false, korang boleh guna benda lain tak untuk case structure? Boleh. Nak tanya basic sikit ni. Silakan. Boleh. Korang boleh guna yang selain true false tak untuk case structure? Hello? Numeric, string, boolean. Okay. Boolean tu true false lah, betul lah. Okay. Ada lagi? Boolean. Itu saja. Ada lagi? Okay. Cun. At least basic 3 tu dah ada. Okay, cantik. Nanti kita akan perkenalkan dengan lagi satu apa nama data type yang korang boleh guna dalam boleh guna untuk case structure. Okay. Slide lepas ni kita akan tunjukkan. Okay. Okay, so we could use sequence structure, case structure, error lines. Pernah guna error lines? Pernah nampak error lines tak? Ke masing-masing tak pernah explore lagi error lines tu? Dia mungkin tak tahu yang mana satu kot. Yang yellow tu kan, betul tak? Yang warna error line dia warna hijau. Hijau. Dia warna hijau dan biasanya kalau kata macam kita ambil apa-apa function block dekat function palette tu, dia akan ada dekat bawah. Yang bawah sekali. Dekat bawah function block tu. Okay. Tak apa, nanti lepas ni kita akan tunjukkan macam mana error lines tu. Okay. Or even a combination of a while loop and a case structure. Okay, macam dalam gambar ni, korang tengok. Kita ada while loop, tapi dekat dalam tu kita ada sequence structure. Okay. So, untuk state machine, untuk state diagram, kita orang biasa guna state machine. State machine ni, kita orang biasa gunakan while loop, gabungan while loop. While loop kat luar, macam dalam gambar yang korang tengok ni. While loop kat luar, and then case structure dekat dalam. Okay. Saya tunjukkan dia punya ni lah. Okay, ini dia state machine. Kita ada satu while loop kat luar. Okay, lepas tu ada button stop kat situ sebab while loop perlukan button stop. And then kita ada case structure. Case structure kat dalam tu, okay. Korang kenal tak apa benda yang start dengan configuration ni? Ada siapa-siapa kenal tak apa data type untuk start dengan configuration ni? Tak pasti. Tak pasti Tak pasti. Tak pasti juga. Okay. Start dengan configuration ni, data type dia adalah enum. Dia adalah enumeration. Maksudnya adalah dia punya data dia akan tunjuk dalam bentuk string. Dia akan tunjuk start, configuration, process, idle, close, exit, macam tu. Dia akan tunjuk dalam bentuk macam tu. So once kita wire ke case structure, kan, dia akan appear, case structure tu akan appear selection dia as macam yang kita tengok tu. Contoh macam dalam gambar ni, start default. Kan? So maksudnya kat situ ada elemen start lah dalam ni. So dia seumpama macam string. Tapi
data yang dibawa dalam dalam enumeration punya line, kan? Dalam enum punya line adalah data apa nama ni numeric. Dia numeric dia I32 long 32 kalau tak silap, long 32 bit. So dia akan bawa dalam bentuk numeric. Okay. So biasanya kita akan pakai enum lah untuk memudahkan kita untuk kita maneuver between each state. Daripada satu state ke satu state yang lain lagi senang kita nak handle. Okay. A state machine is a design that enable programmers to code their program based on state diagrams. Okay, state machine ni adalah design yang membolehkan programmer untuk program dia orang punya program tu, untuk coding dia punya program mengikut apa yang state diagram dah tunjukkan, based on state diagram. State machine is like a sequence structure but with more independency. Dia macam sequence structure tapi lebih independent. Maksudnya kalau sequence structure, kita ada sequence 1, kita ada sequence 2, ada sequence 3 contoh. Dan sequence tu akan bergerak ikut sequence 1, 2, 3. Dia tak boleh 1, 3, 2. Kita tak boleh nak ubah. Kalau nak ubah pun jenuh nak nak pindahkan apa semua. Tapi kalau kata state machine, kalau kata kita guna state machine, kita guna while loop dengan case structure ni, kan? Kita boleh pindahkan kita punya case tu, kita boleh pindahkan kiranya macam state tu, kita boleh tukar-tukar. Contohnya mula kita ada 1, 2, 3. Lepas tu kita rasa macam macam tak syok. Kan? Macam tak boleh. Kita pindahkan. 3 tu kita pergi yang atas. So start 3, 1, 2. Kita boleh pindah macam tu. So itu state machine. State machine memang senang. Memang senang lah kalau kata dalam konteks programming memang digalakkan kita pakai state machine ni. Okay. Programmers could add, remove or change the sequence however they like. Programmer boleh tambah sequence, boleh boleh hilangkan sequence, boleh delete sequence ataupun dia boleh change sequence sesuka hati. Dia boleh buat sesuka hati dia asalkan untuk untuk mencapai matlamat, untuk capai matlamat nak mengikut state diagram yang kita dah ada. Okay. Alright. So type of state machine. Okay. Allah blank. Okay. Type of state machine ada 4. Okay. First kali kita ada default. Macam yang kita tunjuk kat slide sebelum tadi. First kali kita ada default. And then kita ada between two states. Maksudnya kita bagi pilihan lah nak pergi state mana. Okay. So contohnya kalau macam kau perasan tak line hijau dekat yang dalam between two states tu, kan ada line hijau dekat dalam case structure tu kan? Nampak tak? Nampak. Nampak kan? Okay, yang tu error line. Error line ni dia consist of benda tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia consist of 3 benda, iaitu error status, kan? Error code dengan error description. Dia ada 3 benda tu. So biasanya kalau korang buat satu VI ke apa nanti, korang dekat error line tu, korang buat indicator, nanti dia keluar lah. Error status, error codes dengan error description. Dia dalam satu cluster. Okay. And then kita ada case structure. Jenis state machine ni lagi satu, kita ada case structure. Yang ketiga. Yang case structure ni adalah dia akan buat lu apa proses, and then dia akan dapat tahu apa jenis result yang keluar, and then baru dia akan case structure tu akan tentukanlah apa next state. Okay, analyzer ke, macam ada progress ke, counting ke apa kan. Dia akan pergilah ke state berdasarkan analisis yang kita buat, berdasarkan decision yang telah dibuat. Okay. Lagi satu adalah transition array. Transition array ni pun
lebih kurang macam case structure juga. Cumanya untuk transition ni kita pakai array. Untuk transition array ni kita pakai array. Kita pakai array tu maksudnya kita punya decision, okay, dia akan keluarkan indeks berapa? 0, 1, 2, 3, 10. Dia akan keluarkan indeks tu, and then kita wirekan pada satu blok untuk index array. And then kita dekat daripada blok index array tu dia akan keluarkan elemen daripada indeks keberapa yang nak digunakan untuk state seterusnya. Okay, setakat ni boleh faham? Nampak? Boleh. Nampak. Boleh. Okay. Alright. Allah Akbar, lupa dah. Okay. Untuk state machine ni, korang dah pernah buat exercise dah sebelum ni? Dah. Buat exercise macam mana untuk state machine ni ke ataupun guna sequence saja? State machine. Tapi So, dia state baru machine, basic lah. Basic, Mungkin boleh lagi sekali. Okay, tak apa. Boleh. Event pun dah belajar tak betul? Ya, event pun dah. Tapi itulah dia orang boleh buat event. Okay. Tapi dia sensei basic lah. Setakat event yang sensei buat apa setakat basic event. Yes, basic event lah. 3 state dia macam tu lah selalunya sensei buat dengan dia orang. Okay, faham. Okay. Dalam kelas ni siapa yang paling bright untuk lab view? Ada tak sensei? Ada Semua sama. Oh, okay. Sama-sama naik. Boleh, Daniel pun boleh, Daus pun boleh, Syahir pun boleh, Syazwan boleh, semua sama. Saya akan bagi tugasan, okay, untuk korang buat, kan? Nak tengoklah sejauh mana korang boleh faham state machine ni. Kita untuk kali ni kita bagi state machine simple je, memang simple. Okay. Mungkin Pak Izun, boleh tak sensei request yang transition array tu? Okay. Macam mana? Tiba-tiba pula sensei pula yang tanya. Oh, tak apa. Kalau kata sensei tanya pun okey juga. Mungkin adik-adik ini takut sikitlah nak tanya, segan lah nak tanya kan. Tapi tak apa. So sensei salurkanlah kan. Okey. Untuk transition array, okey, contohlah kita akan ada satu kita akan buat satu decision. Okey, kalau perasan dekat dalam case structure tu kita ada satu function block, betul? Analysis dia tulis situ. Betul. Okey. So daripada function block tu, okey, kita adalah proses mungkin akan adalah proses kat dalam tu. Dia akan pilih contohnya macam okey, kita ambil contoh apa ambil contoh yang vending machine tadi, senang. Okey, Okey. Contohnya kalau duit cukup, kalau button enter dah tekan dan duit cukup, dia pergi mana? So dia akan keluarkan indeks dekat situ. Okay, dia akan keluarkan indeks, and then indeks tu akan pergi ke index array. Okay. Index array, dan daripada index array tu dia akan keluarkan elemen yang keberapa berdasarkan indeks berapa yang kita keluarkan. Contohnya duit cukup dan button enter tekan, dan benda elemen tu kita keluarkan indeks yang contoh indeks yang kedua. So dia akan ambil lah array indeks yang kedua. Okey. Daripada situ dia akan pergi ke state yang seterusnya. Okay. Boleh. Alright. Ada apa-apa lagi soalan? Ada soalan nak tanya? Bang,
Okay, Saya nak tanya apa beza array tu dengan case structure? Sebab saya nampak macam sama je. Apa beza transition array dengan case structure? Ha. Okay. Dia punya apa nama orang kata tu? Hasil dia memang akan sama. Cara penggunaan dia lain lah. Kalau macam Allah Akbar. Jap. Kalau macam case structure ni, kan kita keluarkan 0, 1, 2, 3 tu kan, ikut case structure tu kan. Okay, yang ni yang korang nampak apa nama ni saja. Yang korang nampak apa nama guna case structure numeric saja. Biasanya dalam industri kita akan pakai case structure ni true or false. Sebab dekat dalam industri kita bukan sekadar nak salurkan dia punya state saja. Kita ada kita punya apa nama kita ada kita punya cluster kita nak carry forward, kita ada kita punya apa nama data yang kita nak carry apa semua. So benda-benda tu akan masuk sekali dalam case structure tu. So kiranya macam case structure ni kalau kata true dia akan bawa certain data. Kalau kata false dia akan bawa certain data. So kalau kata macam kita tak perlu benda tu, kita just nak tahu apa state yang seterusnya, bolehlah kita guna index array. Sebab kita just nak menentukan kita just nak menentukan state yang seterusnya saja. Tapi kalau kata kita nak menentukan data apa yang nak dibawa sekali, kita akan gunakan case structure. Jelas itu? Jelas sikit, jelas. Jelas sikit Apa yang tak jelas? Dia kena abang kena tunjukkan dia punya function dia abang. Sebab kalau just cakap, imagination tak nampak lagi. Okay. Tak apa. Alamak. Tak buka lagi benda ni. Oh dah. Kita buka dalam mana? Buka projek sekejap, lambat sikit. Laptop pun dah slow, banyak sangat kerja ni. Korang dah sem berapa Sem 3 Sem 3 bang. Sem 3 dah ambil C program belum? Sem ni ambil. Oh, Sem ni ambil C program sem lepas. Dengan sensei apa Sensei Azrina. Sensei Azrina. Oh, short sikit lah. Okey lah. Boleh lah. Macam kita orang dulu dengan Sensei Masri. Tunjuk sikit yang paling haruk. Okey. Aneh. Okey, yang ni korang boleh tengok contoh untuk untuk yang mana tadi? Between two states. Maksudnya kalau true dia pergi state yang true, kalau false dia pergi state yang false. Kalau kau perasan kat sini, ini boolean kan, wire ni untuk wire boolean. Okey. So ini selector. So kalau kata boolean ni true, dia akan ambil apa-apa saja yang ada apa-apa saja state yang ada kat sini, dia akan bawa. Dia akan pergi ke state yang yang dipilih itulah. Kalau kata false dia akan pergi ke ideal semula. Ideal tu di mana kita letak biasanya yang kita orang buat adalah ideal ni tempat kita orang letak tempat terima event. Tempat kita orang letak event structure. Okey. Mana benda ni?
Okay, contoh macam ni lah. Yang tadi tu. Pasal case structure kan, yang tak faham lagi kan? Kenapa nak kena ada case structure, betul? Betul. Okay. So, kenapa kena ada case structure adalah, okay, kadang-kadang data yang kita nak bawa, contoh array, kan? Array, kadang-kadang kita nak ambil array daripada array yang ada. Okay, so dalam case ni, kan? Dalam case ni, array ni berisi sebab dekat sini ada string, ada elemen. Okay, so array kat sini ada. So, contohlah kalau kata true, kan? Ini case untuk true. Case untuk true, kita akan salurkan dia punya, apa nama benda tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia punya data tu, dia punya array tu sebagai satu array. So, tu memang akan carry array kosong je memanjang. So, biasanya benda ni kita akan kalau kata untuk untuk state ni, kalau kata untuk state ni pun ada pilihan juga. Kalau kata pilihan tu tertakluk pada true false benda ni, pada true false selector ni, so kita akan masukkan juga enum ni ke dalam case structure ni. Kiranya kita gunakan case structure ni, satu untuk bawa data, satu lagi untuk tentukan state mana. Maksudnya case structure tu adalah, case structure tu adalah kita punya state lah, betul tak? Maksudnya kan kalau kita buat state diagram tu, case tu structure ni adalah kita punya decision making punya. Decision making lah kan. Kalau kat contohnya kalau yang vending machine punya state diagram tadi, cuba Faizal tengok yang vending machine. Patutnya nak bagi exercise ni, tapi kita nak bagi faham dulu lah. Okay, maksudnya dalam yang dalam state tu dia ada tu lah waiting for coins tu lah, benda ni lah kan? Betul. Okay. So dalam setiap case tu, dalam setiap case dia bergantung pada pada macam mana kita nak apply, programming untuk dapatkan seperti state yang kita nak dalam state diagram. Dan enum tu adalah dia punya, bukanlah transition, lebih kurang macam tu lah kan, enum tu adalah transition lah kira. Boleh lah transition lah. State mana yang dia nak pergi lepas tu. Nak pergi kan. Okay. Okay, yang tanya tadi boleh faham tak? Siapa tak tanya tadi? Siapa tanya tadi? Daniel ya? Faham. Boleh faham kalau kata dah explain pun tak faham, tak apa, bagi tahu je. Boleh? Boleh. Alright. Okay, so sekarang ni nak minta korang buat satu exercise. Sekali korang akan nak minta korang share lah. Korang buat satu exercise. Create a simple VI to carry out this state diagram design. Okay, state diagram ni yang dah tunjuk awal-awal tadi ni. Okay, nak minta tolong buat satu simple VI guna state machine, kan, untuk kita carry out benda ni. Kalau ada yang boleh guna event, guna event. Kalau kata tak boleh nak guna event, try cari cara macam mana untuk bagi state diagram ni berjalan. Boleh? Boleh cuba. Boleh cuba Okay. Semangat Iqbal, semangat. Apa-apa kalau kata macam muskil ke apa ke, roger je. Okay. Jom tak hafal. Bagi dalam 5 minit boleh kot? 5 minit ke 10 minit? 10 minit lah, sensei 10 minit. 10 minit alright. Okay, tak ada masalah. Dah on let view masing-masing. Nanti nak minta masing-masing share tau. Siapa yang yang dah siap ke, siapa yang ada kemuskilan besar ke, boleh je share.
State yang ini ya? Faiz, ini. State yang ini Ke state yang mana? State yang ni ke Macam mana macam mana? Sensei? State yang mana yang nak buat? Ini Guna ini. Oh, okay.
Kalau ada yang ada soalan, jangan malu-malu nak bertanya ya. Baik. Setakat ni progres okey? Okey lagi bang. Tengah pening-pening kan macam mana nak ke stage seterusnya apa semua. Kalau siapa yang boleh guna event structure tu kira dah ada trump card lah tu kiranya. Dah 10 minit ni. Okay tu geng. Ada dia mungkin boleh tunjuk apa yang dia dah siap je lah kot. Saya rasa macam boleh tak ada masalah. Tak ada masalah. Apa yang Kita mungkin nak tengok sampai mana. Mungkin boleh share tak habis tak apa tapi sampai mana. Macam itulah. Tunjuk sampai sampai progress sampai yang dah ada saya rasa lah. Nak minta seorang lah volunteer untuk tunjuk apa progress yang dah ni. Boleh seorang? Siapa boleh tunjuk? Boleh siapa boleh tunjuk? Nak kena tutup dulu sharing ni. Okay. Korang boleh share kalau kata korang nak share. Tak ada masalah. Tak siap ke tak ada masalah. Kita nak tengok je setakat mana apa nama yang korang boleh buat. Saya rasa hari tu grup siapa saya tak ingat grup siapa yang buat dia buat apa dia buat apa hari tu yang saya tak ingat tapi lebih kurang yang macam ni juga.
Kat mana? Saya dah petik nama, dah nak petik nama tu, Tak siap korang. lah, diorang dah ada idea. Ada buat sikit-sikit. Siapa? Grup Kamarul ke? Saya terlupa dah. Ke grup buat something like vending juga. Vending machine juga. Grup mana? Saya terlupa lah. Saya bukan sih. Grup apa? Saya rasa grup Daniel. Daniel. Ya ke Daniel? Mungkin boleh ambil peluang tanya-tanya sikit kan? Syahir nak share ke Syahir? Iqbal, Daniel, Hiban mana Hiban? Apa kalau tak siap? Kalau tak siap pun tak apa. Boleh je tunjuk. Kita nak tengok setakat mana yang korang faham. Bang saya try jap. Okay, try. Okay, boleh. Kelas ni memang semua kumbang saja Ada seorang. Seekor seorang bang. Seorang bunga. Oh, sekuntum. Buka hati dia mengekor korang. Sekuntum baru dah sedap sekuntum. Alright, kita tengok. Siapa ni? Siapa tadi share? Siapa share ni? Saya. Saya. Okay. Okay Daniel. Okay. Ni je mampu setakat ni saya buat. Kalau Daniel cuba zoomkan sikit. Tengok kes apa yang ada. Zoomkan sikit Daniel. Zoom. Saya pun tak tahu macam mana nak zoom. Boleh zoom tak? Yang ni tak boleh zoom. Pun tak tahu. Saya check Lab view tak boleh zoom. Tak boleh zoom baik. Okay, tak boleh zoom. Boleh nampak ni. Tak boleh. Tengok kes apa yang ada. Yang ni je. Dekat Inam tu. Saya nak tengok dekat Inam. Tu dekat Inam. Tengok tu kan boleh. Okay. Okay, dia baru start. Oh, dia orang dah boleh buat tide def Okay, cun. Lawa. Yang ni mana? Tengok apa proses yang ada dalam. Okay. Start. Proses 1, proses 2, exit. Okay. Cun. Okay, so basically dah tahulah macam mana nak pergi ke stage seterusnya apa semua kan? Tak boleh tak. Macam mana? Boleh. Boleh cumanya apa proses yang nak buat dalam tu lah, tak tahu betul. Maksudnya Agak pening. Maksudnya apa proses dalam tu ataupun macam proses 1, proses 2 tu sepatutnya nama dia apa ke macam tu ke sensei pula boleh sensei pula luahkan Daniel punya masalah. Daniel apa yang start dekat apa mana? yang buat tersekat? Tersekat kat mana? Macam sebenarnya dia saya punya mini project vending machine bang. Tapi kalau tadi abang suruh buat pun agak sikit lah. Agak lembau sikit lah sebab banyak sangat. Okay, faham. So saya keliru sebab kalau dalam yang kalau yang progress ni kan dia just ada true and false kan. So kena ada 2 choice. So macam mana kalau dalam vending machine tu ada banyak air, contoh ada dalam pilihan dia ada 5 pilihan. So macam mana nak aplikasikan 5 pilihan tu dalam ni, sebab just ada 2 je kan kita boleh buat true and false. Dan true and false tu kita boleh tukar sama ada air A dengan air B. So macam mana kalau ada lebih daripada 2 pilihan? Brilliant. Soalan brilliant. Soalan ni brilliant. Okay. Soalan saya. Okay. Yang tu saja ke? Setakat ni saja. Nanti kalau apa-apa saya boleh. Okay, boleh. Boleh bagi saya handle sharing? Boleh bang. Boleh. Okay. Alright. Soalan dia tadi adalah macam mana kalau kata ada banyak pilihan untuk apa nama tu? Untuk pilihan produk lah. Betul? Okay. So cara dia agak senang. Okay. First sekali. Korang kena ada array. Okay. And then
letak button. Korang letak button. Array tu korang nak buat 2D array ke 1D array ke tak ada masalah. Contohnya korang ada berapa? 12 jenis air kan untuk vending machine, betul? Betul. Okay. So contohnya nak bagi apa nama user tu boleh tekan ada berapa? Ada 12. Okay. Ada 12 produk. Kat sini ada 12 produk. So dia pilih produk pertama. Faham? So nanti dekat belakang, dekat block diagram. Okay. Kat block diagram ni dia akan keluar dalam bentuk macam ni. Okay. Boleh nampak Boleh. Okay. So bila bentuk macam ni, okay, in terms of selection, okay, dia depends on programmer, on creativity programmer. Macam mana kita nak tahu produk apa yang dipilih berdasarkan index array dekat dalam selection yang kita buat tadi. Macam ni, index array untuk pilihan kita adalah 00. Sebab apa 00? Kita ambil dekat kolom kosong dan juga dekat row kosong. Kita punya produk yang kita pilih tu kan, dia true dekat kolom kosong, row yang row kosong. Indeks kosong untuk kolom, indeks kosong untuk row. So macam mana kita nak dapatkan indeks tu kan? Kita bolehlah guna ini dah kelain pula ni. Tapi tak apa. Boleh je. Contohnya kita letak dalam satu for loop. Yang ni namanya search 1D array. Okay. Kita search 1D array. Kita search untuk true. Okay. So kita search untuk true. Greater equal to 0. Sekejap Ni just nak tunjuk lah macam mana yang korang boleh apply. Saya boleh jap atas ni. Tunnel mode, last value. Tunnel mode conditional. Last value conditional juga. Create indicator. Allah, silap. Ni pun create indicator juga. Okay, so basically kat depan ni kita ada index of elements, kita ada numeric. Okay. So kita nak cari apa dia punya apa nama benda tu? Kat mana kedudukan dia, betul? Kat mana kedudukan index tu, betul? Okay. So nanti database, contoh macam database ke apa ke, korang nak listkan korang punya produk tu, korang just listkan je. Kalau nak senang, ikut macam list ni. Contohnya macam dekat sini Coca-Cola. The first one dekat row yang pertama Coca-Cola. Row yang pertama yang item yang kedua Pepsi. And then the next item Fanta. The next item Aisoya. Contoh macam tu. Kan? Okay. Then korang run. Dia akan kosong-kosong lah. Tapi kalau kata korang tukar benda ni, index of element dia akan elemen apa nama tu kolom yang pertama, kolom yang kedua, row yang pertama, kolom index 1, row index kosong. Sebab yang ni kita apa nama benda tu?
kita pecahkan 2D array ni, bila dia masuk for loop, 2D array ni akan dipecahkan mengikut dia punya row. Maknanya akan 2D array for loop ni akan jalan 3 kali. Akan jalan 3 kali sebab kita ada 3 row. Okey, boleh faham setakat ini? Yang bertanya tadi. Boleh sikit. Boleh sikit in terms of yang mana tu yang tak berapa faham tu? Yang dekat front panel tu, macam mana kalau orang tu dia nak choose dekat front panel tu? Okay, yang tu yang ni just saya just buat macam kira bodoh-bodoh lah orang kata. Kalau kata untuk yang front panel tu nanti, dia akan detect based on benda ni. Senang je. Ni. Terus wire ke sini je lah. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. So dia akan search. Yang ni dia punya column. Yang ni dia punya row. Okay. Boleh? Boleh. Okay, Chun. Ada apa-apa lagi yang tak faham? Tak ada. Okay, Chun. Yang lain-lain? Yang lain-lain bagaimana? Boleh. Boleh. Boleh follow. InsyaAllah faham. Boleh follow insyaAllah Sebab nak bagi tahulah lab view ni, instead of kalau macam korang pakai C language, kalau korang pakai C language kan line by line, betul? Betul. Betul. Kita banyak jumpa programmer yang masih lagi guna C language, masih lagi guna Python, masih lagi guna yang line by line ni lah. Bila dia orang tengok kita orang punya program, dia orang jadi macam, "Ish, senang je." So itu nak menunjukkan bahawa memang kalau kata kita introduce lab view ni dekat mana-mana, kan, kalau kata kita power dalam lab view, dia memang akan memudahkan kerja kita. Dia akan memang akan mudahkan kerja kita dalam programming. So basically kalau korang rasa macam aduh, peningnya nak buat state machine ni, peningnya nak buat event apa semua ni kan. Itu supposedly benda pening-pening ni korang patut rasa macam mana si program susah lagi ni. Sebab apa? Korang nak susun array, korang nak dalam si program kan, korang nak kena declare variables, korang nak kena from state to state tu korang nak kena specify state mana bagai apa semua. Kalau dalam ni korang dah boleh senang-senang drag and drop je. Okay. Okay. And then satu lagi, lab view ni kalau korang pergi ke industri luar, dikira mahal tau. Korang akan, wah, lab view korang guna lab view sebab lab view ni dia macam mana PLC boleh masuk. Korang pakai SQL. Tahu SQL? Siapa tahu SQL? Jangan tahu. Tahu SQL kan? SQL pun boleh masuk. Saya buat program, ada projek saya buat sebelum ni. Kita pakai SQL. Data yang nak di log dalam masa 1 saat adalah 4,000 row of data. Dan LabVIEW boleh handle benda tu. So memang LabVIEW handle benda tu dalam keadaan saya buat programming. Saya yang buat programming untuk projek itu. Orang kata apa? Tak berpeluh lah. Dia kira macam tu. Buat kerja, yes, memang dia punya macam mana kita nak cantikkan program tu apa semua tu kan. Yang tu agak ni sikit lah. Cuma on how kita nak apply benda tu dalam kita punya projek guna LabVIEW, it is quite simple. Lagi simple daripada kalau kata macam kita guna C programming, kalau kata kita guna Python. Dia lagi simple. So benda ni dia akan memudahkan kerja. Okay, boleh?
Boleh dah nampak lah bang. Nampak sikit lah. Okay. Teringin nak jadi macam facilitator. Okay, boleh ke boleh? Oh, ni. Boleh. Boleh, alright. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Okay, so berdasarkan exercise tadi, apa nama? Exercise tadi daripada apa yang saya dah explain tadi, apa yang korang rasa korang boleh dapat selepas ni? Apa yang korang rasa korang boleh present pada apa nama, korang punya mini project ke, korang punya FYP ke apa ke? Apa yang korang rasa nilai tambah yang korang boleh dapat? Ada siapa-siapa nak bagi tahu? Ada siapa-siapa nak respon? Apa hari ni benda baru lah kiranya kan? Yang tadi tu lah bang. Stat diagram tu. Tadi tu lah. Banyak choice tu. Yang mana ya? Yang ada banyak Choice air tu. array tu lah. Kita boleh perhatikan lagi lah. Mungkin boleh explore lagi. Ya. So korang basically untuk benda-benda ni korang dah tahu betul? Untuk macam state diagram apa semua tu korang dah tahu betul? Betul. Korang dah tahu apa itu state diagram, Dah tahu. apa guna dia betul? Just korang nak tahu apa benda nak letak dekat dalam state diagram betul? Betul. Ya, betul. Maksudnya diorang ni daripada itu state- memang daripada state ni nak jadikan kepada like view punya programming tu je lah kot yang yes, saya betul. rasa. Dia macam ni lah, senang cakap. Benda-benda yang kita nak letak dalam state machine tu, kan, dalam setiap state tu, dia mengikut kreativiti kita, kan? Satu lagi mengikut kemahiran berfikir aras tinggi. Orang kata kebat. Sebab apa? Korang nak kena buat decision. Untuk ke setiap state, korang nak kena buat decision. Dalam kes ni contohnya dia boleh pergi ke 2 ataupun 3 state, tapi nak kena pilih state mana dia nak pergi. So dekat situ korang kena bentuk satu program dekat dalam tu, korang nak kena create satu program dekat dalam tu, dekat dalam state tu korang nak kena create untuk kita decide ke mana dia nak pergi. Apa state seterusnya yang dia nak pilih? State pertama, state kedua ataupun state ketiga contoh tu. So itu dia depends on setiap programmer juga. Dia tak ada macam kalau macam ni kena guna A, kalau macam ni kena guna B, tak ada. Dia depends on creativity. Setiap hari ada je benda baru yang kita boleh explore. Okay, boleh gitu? Boleh. Boleh. Nak tanya satu lagi soalan boleh? Ya saya. Boleh sila. State diagram ni ke state machine, dia boleh pakai macam jenis apa-apa macam event structure, case structure, Okay. pakai yang tu. Maksudnya dia ada banyak option boleh pakai ikut creativity designer sendiri lah. Untuk state machine kita pakai kita pakai case structure saja. Case structure je. Betul. Yang lain sequence kira macam untuk jalankan state diagram kita boleh guna apa-apa saja method of programming. Contohnya macam tadi kita ada nampak tadi state sequence tu sequence structure betul. Yang tu untuk kita carry out the state diagram. Tapi untuk state machine kita akan gunakan while loop dekat luar, case structure dekat dalam. Okay, jelas yang tu? Jelas. Okay, cuba. Ada apa-apa soalan? Yang lain-lain ada soalan ke? Rasa semua dah okey dah saya. Semua dah okey Alhamdulillah. InsyaAllah. Mungkin kali ini tak berapa sempurna lah kita punya pertemuan sebab saya lagi prefer face to face sebab lagi senang nak tengok nak guide korang macam mana nak programming apa semua on how pemilihan operation bagai apa semua. So benda ni satu cabaran lah untuk kita sebagai trainer, sebagai student, untuk kita betul-betul menguasai untuk menguasai lab view, untuk menguasai apa-apa saja subjek lah kan. Okay, so dia kena praktis betul tak Faizun, dia kena praktis kot benda ni kan. Ya betul, dia kena praktis dan dalam masa praktis tu dia kena rasa seronok. Dan saya rasa dia
dia kena banyak sebab dia kena banyak buat latihan lah kan. Betul. Latihan tu bukannya apa, bila kita buat mini project contohnya, bila kita ada masalah ke apa ke, bila kita cari solution kan, pergi tengok YouTube, pergi tengok macam tu, itulah cara lah kot kan. Sekali try tu tak mungkin jadilah, dia kena banyak kali cubalah kan. Betul. Kalau macam saya sendiri kadang-kadang dalam tengah bosan-bosan, kadang kita tengah tak banyak, kita punya kerja tengah tak banyak. So kadang-kadang adalah try nak buat macam contohnya siapa pernah main game Minesweeper? Diorang tak tahulah, zaman diorang tak kot, zaman sensei adalah. Saya. Dia Minesweeper ada. Ada lagi ya Main sekarang? Minesweeper main kan? Baru Bukan semalam. Minecraft kan, Minesweeper. Tak pernah menang. Tak pernah menang? Tak pernah menang. Tak pernah menang. Biasa Minesweeper tu memang orang kata susah, tapi siapa yang dah jumpa cara nak menang tu dia memang ni lah. Memang akan sentiasa menang lah lepas tu. Untuk Minesweeper ni saya pernah ada try buat juga, tapi saya tak ingat lah kat mana saya letak benda tu. Tapi itu kerja saya waktu bosan. Sebab saya bila bosan, saya akan cuba cari benda yang saya rasa macam seronok. So saya anggap programming ni satu benda yang seronok, so saya buat. Macam saya masa sekolah dulu, saya suka matematik. Saya memang minat gila dengan matematik, memang kaki matematik sungguh lah. Saya duduk kelas nombor 2 dulu. Budak-budak kelas nombor 1 selalu datang kelas saya tanya, Jun, macam mana nak buat ni untuk math modern. Orang selalu datang tanya. So saya seronok buat satu benda tu sampai saya master. Sampai saya jadi master untuk benda tu. Macam sama juga macam programming ni. Saya rasa seronok supaya apa? Supaya saya boleh jadi master untuk benda ni. So untuk kita master satu benda tu, kita kena seronok buat. Tapi kena benda baik-baik lah. Kalau benda jahat-jahat seronok buat, sakit lah. Okay. Setakat ni boleh Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Student MJI pun boleh dikira antara student yang bright juga, sebab masa saya masuk dulu, orang kata orang tanya masuk mana? MJI. Oh, mana tu? Saya sebutlah, kata dulu nama je KKTM Branang. Oh, KKTM. Kenapa tak masuk ITM? Dekat situ saya dah nampak dah orang akan pandang MJI KKTM ni kan, KKTM ke IKM ni, orang akan pandang macam tempat ni bukan untuk tempat ni memang untuk orang yang dah tak ada harapan. Padahal bila saya masuk dalam MJI, saya tengok banyak bright stars dalam tu. Banyak talent yang ada dalam tu. Dan apa yang saya nampak bila saya masuk industri, kebanyakan talent yang bright ni semua datang daripada IKM, KKTM, yang daripada yang background dia background kemahiran, yang bukan bukannya daripada Lim Kok Wing ke, bukan daripada Segi College ke, bukan daripada Lincoln University ke, bukan. Kebanyakannya daripada daripada background kemahiran. So korang bila masa korang belajar ni kan, korang jangan anggap diri korang macam ada ke value budak-budak KKTM ni. Ada value, banyak value. Salah satu company yang angkat value budak-budak Mara ni, angkat value budak-budak kemahiran ni adalah VC sendiri. Saya dah pernah rasa dah. Bila kita masuk ke VC ni, tambah-tambah pula kita punya CEO kita adalah budak MRSM, dan dia budak tajaan Mara masa dia belajar kat luar negara dulu, dan dia memang kau punya orang kuat, memang kuat gila dia punya relationship dengan Mara. So dia memang akan jaga betul-betul budak-budak Mara. Okay. So just nak iklankan sikit lah. Daripada saya punya perkhidmatan tutoring apa semua ni daripada VC Academy. Our purpose is to produce an excellent pool of valued talents that striving towards innovation. Okay, kita orang punya tujuan adalah untuk menghasilkan satu kelompok
yang apa nama yang ada talent yang apa nama ni talent yang berguna, talent yang orang kata apa, function lah, yang function, that's striving towards innovation. Kita apa nama kita tengah struggle untuk menginovasikan apa-apa saja teknologi yang kita ada hari ini. Our vision to become an established industrial skill academy that producing pool of talents. Kita orang kami punya visi adalah untuk jadi satu akademi, untuk jadi satu organisasi yang boleh establish industrial skill. Maknanya korang daripada tak ada industrial skill, kita boleh bagi untuk create that pool of talents, untuk create apa nama kelompok yang berbakat. Daripada contohnya macam korang tengah belajar LabVIEW ni kan, macam mula korang rasa macam aku tak lego lah LabVIEW ni. So kita orang aim, kita orang punya goal adalah untuk jadikan korang nampak korang punya path dengan LabVIEW. LabVIEW ke apa-apa ke, kita orang punya training tak terbatas pada LabVIEW saja. Tapi biasanya kita akan training untuk LabVIEW lah. Orang akan minta untuk LabVIEW sebab company kita orang ada company kita orang bekerja rapat dengan apa nama National Instrument, company yang buat LabVIEW ni. So kita akan sentiasa di approach lah untuk buat training LabVIEW ni. So what do we do? Skills and technology. Daripada skills and technology, kita ada training and consultation. Kita bagi training dengan consultation macam hari ni kita bagi training. Academic courseware development, remote lab management. Remote lab management kita orang dah develop satu application, satu software untuk korang daripada rumah pun boleh manage, boleh buat lab dekat MJI through remotely. Human Capital Development Program. Fokus industri, apa yang kita fokuskan adalah kita fokus university, kita fokus government agency, universiti macam korang, government agency macam MARA ke pejabat agama ke yang government, dan juga industri macam kilang-kilang sekarang ni kita banyak masuk. Kita banyak masuk kilang-kilang untuk kita orang trainingkan dia orang on virtual virtual punya instrumentation, untuk virtual punya control apa semua, untuk SCADA, DAQ apa semua. So itu saja daripada saya. InsyaAllah apa-apa saja yang baik itu datang daripada Allah, apa-apa saja yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Semoga apa segala salah dan silap saya sepanjang presentation ni harap dimaafkanlah. Kalau ada yang tak puas hati, jumpa parking belakang MJI, tak ada masalah. Tak ada, gurau. Tak ada bang, semuanya okey bang. Alhamdulillah, terima kasih banyak bang. Sama. Terima kasih bagi support yang tak berbelah bahagi, walaupun saya tak adalah berbakat sangat dalam nak ngajar adik-adik yang talented ni. Korang masuk MJI ni korang semua talented tau. Korang bukan cikai-cikai punya budak, korang memang talented. Alhamdulillah. So insyaAllah dekat MJI ni usaha keras lah untuk korang gilap korang punya bakat apa semua tu, dengan bantuan sensei pun memang aku nak cerita, saya nak cerita lah pengalaman saya masuk MJI ni. Saya mula daripada kosong. Memang kosong. Memang tak tahu apa langsung pasal teknologi, tak tahu apa langsung pasal engineering. Saya memang minat maths saja. Matematik saja. Saya punya plan pun saya nak masuk UiTM, saya nak ambil bidang matematik. Tapi ayah saya kata along better masuk engineering. Saya masuk engineering. Tapi saya kata abah, UiTM boleh tak? Abah kata tengoklah macam mana. Dalam masukkan dekat MJI, saya mula-mula apa hal MJI kan? Dah lah aku kosong. Lepas tu bila masuk MJI ni, saya tengok sensei-sensei yang mengajar, alhamdulillah
memang sensei-sensei yang ada kat situ memang dia orang committed gila nak polish korang punya talent tu. Memang dia orang committed gila nak bring up the bright star in you. So korang jangan first kali kalau korang nak sensei-sensei korang kekal macam tu, first kali korang kena hormat sensei. Doakan diorang. Doakan diorang supaya diorang sentiasa diberi kesihatan, sentiasa diberikan diberikan kekuatan, sentiasa diberikan diberikan semangat lah untuk kekal kekal mengajar korang, untuk kekal bersama dengan korang sampai ke sampai ke titisan darah terakhir orang pendekar kata. So korang pun bila tengok macam saya bila tengok sensei-sensei sampai pukul 2-3 pagi sediakan modul, sampai pukul 2-3 pagi duk sediakan duk prepare macam mana nak bagi kita orang dekat dengan lab sheet, nak bagi kita orang rasa rapat dengan subjek itu. So korang kena nampak jasa-jasa sensei, tu. Saya tak dibayar oleh sensei untuk cakap macam ni Saya bukan kaki bodek. Saya tak reti nak bodek-bodek orang, tapi memang ini adalah realiti. Ini adalah realiti apa yang jadi kat MJII. Even kalau korang tengok sensei ada yang jenis backend sentiasa, itu memang perangai dia. Tapi waktu dia mengajar, korang kena anggap dia guru, hormat dia orang sebagai guru. Tu sensei mana yang garang sangat tu? Alamak, tak berani nak sebut lah. Cuba sebut. Diorang ni. Dengan mama korang tahu kan mama macam mana kan? Mama punya garang tu garang, tapi bukan garang baking. Mama punya garang tu garang ibu-ibu. Nanti kau akan jumpa sensei-sensei yang baking. Dia belum lagi kot, dia SEM 3. Belum lagi. Nanti sensei atas nanti dia akan jumpa. Tapi waktu kau jumpa sensei baking tu, jangan anggap dia baking kerana dia tak suka kita. Tapi dia baking adalah sebab itu dia ilmu yang disampaikan tu, cara dia sampaikan dia nak korang betul-betul hadam ilmu tu. Dia nak korang be the bright star they expected you to be. Okay. Boleh Korang ni dengan sensei 2 SEM. InsyaAllah. 2 SEM. Isi SEM 1, dengan ni MI. Kan? isi dengan MI. Nipori ni 9 orang je. Okay. Ain Ain ada Ain. Ain ni special tau. Faizul. Dia Kenapa nak masuk kontrol sebab lab view. Sensei ingat lagi. Sensei interview dia waktu dia masuk hari tu. La ilaha illallah Muhammad. Sensei macam itu pun sebab senpai jugalah yang yang senpai yang bagi tahu dia pasal lab view ni dekat dia. That's why sensei ingat Ain ni sebab sensei interview dia. Waktu dia masuk lah kan. Memang Ain NI Beijing kena lulus Ain. Ain ada Ain. Ain bersuara sikit. Selalunya sensei tak dengar suara dia. Ain tidur. Ada. Sensei saya ada. So setakat yang saya explain tadi, Ain faham tak? Ain boleh. Faham. InsyaAllah faham InsyaAllah. Tengok jap. Ain ni unik dia punya syarat masuk dia. Reason masuk dia. Sampai sekarang kami ingat Ain. Masuk sebab nak live view SEM 3 SEM 3 lagi 2 SEM. Boleh kot masuk intern. Untuk makluman Keladi Polri Abang Ijon ni sebenarnya dia first batch untuk 2 tahun setengah. Maksudnya dia lah first batch dengan lab view. Kalau ikutkan sebelum ni kontrol tak ada kita buat betul-betul spesifik syllabus yang berkaitan lab view ni lah. Adalah penggunaan dalam MI. Tapi semua benda tu dah ikut step, dah jadi, apply je. Tapi bermula dengan cohort 2.5 ni,
Yang batch ni lah, first batch Abang Faizul ni. Yang dia orang ni yang baru kita rangka betul-betul 2 subjek yang betul-betul spesifik lah ikut content of LabVIEW ni. Maksudnya ni cabaran sebenarnya, sebab kalau dorang sebenarnya ada juga masa yang kita first gets, kita perkenalkan graduate employability training tu. Kau ikutkan sebenarnya tak layak pun diploma untuk masuk program tu dengan VC. Sebab bila mengatakan LabVIEW ni dia sebenarnya bahasa aras tinggi, so design. So kalau majoritinya degree ke atas lah. Jadi kita masa tu kita macam bukanlah kata try and error, tapi kita macam masa, sebab yang advice kita memang daripada National Instrument sendiri. So kita explore benda ni. Alhamdulillah lah. Sekarang ni bukan kata LabVIEW ni hanya untuk student degree je, tapi itulah dorang-dorang ni lah talented ni. Dia orang berjaya pioneer. Dia orang berjaya membuktikan diploma pun boleh lah. Yes. So kami ni proud lah juga kan. At least kira confirm lah apa structure ataupun apa kurikulum yang di carry out tu. Maksudnya bukanlah macam kata sekadar trial and error lah, tapi kami yakin daripada awal kan. Alhamdulillah ada dia punya result dia. So alhamdulillah lah kan. Ni baru jumpa dengan Abang Ijun je, belum lagi dengan Abang Yazid. Lagi. Abang Yazid dah jumpa kot. Itu Dah jumpa. Kausar panggil siapa jumpa tak? Dah, dia waktu alumni sharing waktu Koza tu pun dengan Yazid juga tu, saya panggil hari ni, saya panggil hari Faizul. Itu kalau berapa kata orang dah sekarang ni ni dengan VC? Macam mana? Berapa orang dah total dengan VC? Untuk programming kita ada 3 orang daripada MJI. Untuk hardware, wiring apa semua tu, yang tu ada seorang, Atuk. And then Izzati dekat Izzati ada. Dia ada. Patutlah macam Izzati ni macam piat. Izzati kata tak jadi itu. Oh jadi itu dia berehat. Oh berehat. Dia nak berhenti sekejap, lepas tu baru-baru ni dia masuk balik, dia masuk bawah department tu administration lah, technical admin. So by total berapa? 4, 5? Ada 5 orang. So sekarang ni tak termasuk intern seorang lah, Hadi. Oh Hadi ya, okey. Hadi tengah intern, okey ke? Alhamdulillah okey, setakat ni okey. Tengok dia mula-mula dia macam blur-blur sikit, lepas tu dah lama-lama dia okey lah. Biasalah masuk awal-awal mana boleh expect terus highway kan. Basic pun dia dah ada. So just macam kita adalah switch nak kena turn on. Okay Faizun, kod lah ada awak punya macam apa kan. Boleh tak tunjuk, tapi takut tak kalau tunjuk macam contoh-contoh awak punya projek, bukanlah kita nak ni kan. Tapi yang menggunakan ni kan. Kod kita nak tengok lah dia punya real application dia dekat industri ni sendiri sebenarnya yang untuk LabVIEW ni. Kalau boleh share lah. Yang base, yang tak adalah yang janganlah ambil yang memang confidential. Saya ambil yang tak crucial sangat lah. Oh ni kena up expect ni. Ni salah satu projek yang paling yang buat saya sampai pingsan apa semua lah, projek ni lah. Okay, the worst project setakat ni yang saya pernah jumpa. Ni yang dengan Petronas ke bukan? Bukan. Yang ni kami buat dengan satu syarikat daripada, dia base dekat UK tapi dia ada satu branch dekat Malaysia. Dia orang buat projek ini untuk satu untuk government China, government Hong Kong, sorry.
Kita orang biasa buat ada satu main VI, ada satu main HMI, and then daripada main HMI tu kita akan call beberapa modul untuk jalankan proses-proses yang lain-lain lah. So kita tengok sikit dia punya ni. Log TSP. Boleh nampak okay, ni contoh dia. So boleh nampak semua? Boleh. Nampak bang. Boleh Terkejut Okay. tengok. Yang ni banyak conditioning lah sebab dia jadi serabut tu sebab dia banyak conditioning. Kita banyak nak condition the data. Ada yang nak ada yang nak tunggu transition daripada true ke false, ada yang nak tunggu kalau kata pass untuk saving data tu sama ataupun tak. Ada yang nak kena ada yang nak kena tengok if the VI ni baru first time run ke apa ke, yang tu semua nak kena consider tu yang jadi serabut tu. Yang seterusnya agak kurang serabut sikit yang dekat sini kita nak zip file, write file info. Yang ni pun dah kurang keserabutan dia sebab kita pakai sub VI. So segala serabut tu biasanya kita akan masuk dalam satu sub VI. Diorang baru berkenalan dengan sub VI minggu lepas hari Isnin hari tu sub VI kan. Oh. Okay. Cun. Kalau kata guna sub VI ni dia memang akan clean up up to dalam 70% of korang punya ni lah. Contoh yang macam ni kan serabut kan sebab tak ada sub VI. So kalau ada sub VI mungkinlah akan nampak macam wah cleannya kan. Di dalam dia akan serabut. Dalam dia orang tak tahu kan. So yang ni event. Kita ada beberapa event. Kita ada event daripada contoh macam tapi dalam case benda tu, dalam program ni kita tak guna button apa-apa lah sebab dia punya front panel dia kosong. So dekat sini kita ambil purely daripada EFGV. Ada belajar pasal EFGV tak? Tak. Oh, tak belajar pasal EFGV lagi. Minggu depan chapter last dia tak kenal lagi lah FGV. Oh ya. Okay, tak apa Cun. Nanti korang belajar lah apa benda tu EFGV, macam mana nak guna dalam dalam event structure. So EFGV ni memang event structure ni, bila sebut pasal event structure mula-mula kita akan pening, tapi lama-lama kita seronok nak main dengan event. So inilah kalau kata korang masuk dalam bidang ni, ini yang korang akan jumpa. Basically first time memang akan nampak apa benda ni. Pening ya. Tapi bila dah lama-lama nanti korang akan macam macam ni je. Ini modul ni siap dalam masa berapa setengah hari je kot. Setengah hari settle lah. Tapi macam mana nak, lepas ni kan you all integrate dengan hardware kan? Maksudnya kalau kata HMI tu maksudnya ke macam mana? Maksudnya macam mana, macam peringkat mungkin peringkat bahagian design dekat software ni betul lah macam Ezo kata ambil setengah jam run, simulate apa semua okey. Maksudnya contoh macam tak ada connect, tak ada failure ke apa kan? Tapi bila dia integrate tu macam mana dia punya proses tu? Maksudnya bila you all integrate dengan sistem diorang sendiri kat sana. Untuk integrate dengan sistem sistem klien dekat site, kita akan ada first kali kita akan ada testing sendirilah guna barang-barang daripada NI saja, ataupun kita boleh simulate contoh macam compact deck kita boleh simulate ataupun USB deck orang panggil. USB deck tu boleh simulate daripada NI Max. Kita buka NI Max,
kita pergi ke device and interface, and then kita create satu simulated device. Lepas itu kita testing lah. Kita testing, yang tu testing untuk kira macam nak tengok data dapat ataupun tak. And then nak tengok data tu boleh proses betul ataupun tak. So dekat site yang tu lain cerita. Yang dekat site tu mungkinlah akan orang kata apa, akan jumpa dengan senario-senario yang lebih mencabar. Contoh macam sampai kat site itu tak ada, ini tak ada. So benda tu biasanya akan makan masa jugalah. Kadang-kadang depends on site. Ada site yang ambil masa dalam seminggu baru kita boleh settlekan projek itu, sebab kadang-kadang sebab ada masalah apa, tube bengkok, ada masalah grounding tak betul. So kita tak boleh nak establish lagi kita punya projek kat situ. So site tu biasa yang macam katalah atuk lah, yang tu atuk Biasa yang tim yang biasa turun atuk yang akan, kat site lah. betul, atuk akan lead untuk hardware installation lah dekat site. So yang kita orang kekurangan macam dekat VC, yang kita orang kekurangan sekarang ni adalah orang-orang macam atuk lah, yang pakar dalam bidang wiring, yang pakar untuk soldering bagai apa semua ni. Oh, kat Nimpori ramai ni, kat Nimpori ni. Ramai? Daniel, Zuhairi. Ramai ni. Ramai lagi. Dalam DKK ramai. Atuk dulu IKMJB Apa dia? Atuk dulu kau tak silap IKMJB Betul. Siapa tu? JB siapa Zulairi Saya dengan Daniel Sensei. Oh, tu senpai. Betapa senpai lagi. Tu. Jadi itulah. Atuk tu dia passionate tu, masa determine, seorang yang determine tu. Dia sangat determine. Dia jenis tak cepat mengalah. Okay Daniel, Zuhairi. Super senpai tu. InsyaAllah nampak masa depan. Rangka masa depan kami. Dia programming dia, itu bagi tahulah, programming dia memang tak kan. Tapi sebab dia terror bab hardware ni, tu kata setiap orang ada talent dia masing-masing. Kalau kata macam saya datang hari ni, ada talent dalam LabVIEW yang terswitch on, okey, cun lawa. Kalau kata macam ada yang yang passion dia pada benda lain, korang kena nilah, korang kena asah lah korang punya korang punya skill tu. Sebab kadang-kadang mungkin dekat sini korang nampak macam korang lagi superior. Kadang-kadang bila korang masuk industri, korang akan nampak ada yang lagi superior. Okey semua Okey. InsyaAllah saya doakan yang baik-baik je lah untuk student-student di MJI, untuk sensei-sensei juga, untuk dalam nak mendidik anak-anak bangsa kita, dalam mendidik anak-anak mara ni. Ini semua aset kita sensei. Itulah. Aset negara semua insya-Allah. Aset negara ni Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya yang lain ni Pori? Okey, itu je. Kalau nak minta kontak nanti apa-apa, refer dengan Sensei Akmal dan juga inilah Sensei Zalina. Okey. Boleh Sensei proceed. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada Faizon atas sharing yang sangat berguna lah, yang sangat bermanfaat lah. Okey. Dan kiranya zaman-zaman, kalau kira zaman Saku Rambo dulu, dia tak adalah banyak sesi yang macam ni nak panggil industri, kurang. Hujung-hujung baru sesi panggil orang. Kalau Faizal ingat kita panggil Puan Sumayah kan datang waktu buat kelab. Itu je. Tak ada buat sharing-sharing yang macam ni lah. So zaman-zaman selepas Saku Rambo ni sangat-sangat beruntung lah. Sebab kebetulan kita ada
sampai kita yang dah memang berada di industri, kita boleh panggil dia orang balik untuk buat sharing. Jadi kira beruntung, zaman dulu tak ada lah dapat macam ni. Okay. Sebab apa, itulah Betul. tujuannya. Itulah tujuannya. Kita nak panggil orang yang betul-betul pakar di industri, datang buat share dengan student kita. Secara tak langsung memberi sedikit Kami inspirasi explore. lah. Explore sendiri Kami kan. explore lab view pun based on curiosity je. Betul. Dan saya harap sedikit sebanyak sharing daripada Pak Ezon ni dapat memberi inspirasi lah kepada student-student pelajar-pelajar di Polri. Sekejap lagi kita jumpa di Toyota pula lah. Kita hari ni sekarang ni kita di Polri. Sekejap lagi kita jumpa di Toyota lah. Pak Izzuan. Alright, terima kasih banyak Pak Izzuan. Jumpa lagi. Kita akhiri sesi hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Alright. Ada yang nak bertanya ke ni? Minta ni ni Polri buka kamera. Kita ambil gambar jap. Lupa pula Sensei. Bukan senang nak ambil gambar ni. Sensei, ada yang nak tanya dia Sensei? Dia sila tanya. Apa lagi sambil-sambil tu on kamera. Apa dia nak tanya? Saya tanya yang dekat abang punya industri tu memang diploma je ke? Tak ada orang degree, master? Macam mana? Maksud saya yang engineer dekat tempat kerja abang ni memang tak ada education level dia, memang degree je ke? Diploma ada degree juga ke? Kita ada semua. Yang tak ada PhD je lagi. Paling tinggi master lah. Ada 2 orang, 2 ke 3 orang dah ada master. Okay, tu je. Satu kena pandai membawa diri lah juga kan, nak berkenaan satu dua. Bila nak dengan orang yang ada degree, ada rasa rendah diri tak mula-mula masuk? Tiba-tiba saya pula tanya. Masa mula-mula masuk tu kita akan rasa kita inferior lah, sebab yalah dia orang dah degree, dia orang pun dah kerja lama kan. Tapi bila sebab dekat situ ramai yang boleh jadi mentor kan, ramai yang boleh kita jadikan mentor. So kita stick dengan mentor kita kan, kita gerak dengan dia orang kan, dia orang pun anggap kita macam adik-adik je masa mula-mula masuk tu. So kita macam tak ni sangatlah, tak kekok sangatlah. Senang ilmu nak masuk. Sekejap Saya share. Apa share ke? Galeri Pak Izzuan ambil yang ni kot, muka depan sekarang ni slide slide. Mungkin stop kot sharing. Okay. Sorry. Stop dulu. Lagi siapa? Sesi Hasan kita mana ni? Sesi Hasan. Sesi Ali pun malu ni. Ni Ain. Sesi Ali ada juga? Ada. Ain. Ada je di sini. Mana Iban? Alah, Iban kurus dah Iban. Iban okey ke? Berapa berat badan ni? Kurus dah? Hari dia tanya dia okey ke tak okey. Alhamdulillah saya dah sihat. Apa slim sangat muka tu? Orang lain semua muka makin Saya memang macam ni Dia ke? Tak ada dua beradik. Mana dua beradik ni? Mana dua beradik? Daniel. Mahal lah gambar tu. Buat Sensei nak cry lah. Aduh. Dia buat nostalgia, gambar-gambar nostalgia pula kan. Jangan post merata-rata kena saman ni kau. Betul lah. Pakai emas. Pakai emas pula tu. Dia punya jarak tu. Jarak tak jaga je tu. Mana siapa ni? Dua beradik ni. Syazwan dengan ni mana? Dah Amar patutlah akak tak buat lash. Tak nampak lah diorang. Baru nampak. Okey, Syahid. Lash view. Saya tak ni lah. Kena beli ni lah. Apa namanya? Lampu tu apa? LED. Ring tu yang ring. Staff famous pakai tu. Muka semua bersinar je.
Okey, Charlie ada? Charlie tadi ada. Tak nampak. Okey Ma. Awak lah yang snack. Okey. Okay. Siapa lagi tak ada? Syazwan ada? Okay, dah ikut Man, saya kira 1, 2, 3. Alright. Okay. Tak nampak dah. Thank you. Sekejap saya Okay. check gambar masing-masing lawa tak? Terima kasih. Alright. Okay. Jumpa lagi semua. Okey. Azalah sikit. Terima kasih Bang Faizul. Terima kasih bang. Sama. Terima kasih bang. Terima kasih Sensei. Sama. Terima kasih bang. Terima kasih Sensei. Yeah. Sensei. Alright, thank you Faizal. Nanti kita jumpa Baik, kita sama. tahu lah. Sebelah suku seterusnya. Sebelah suku. Dia nak makan dulu. Pergi makan je Pak Faizal. Tanya makan dulu. Dia nak makan, makan. Itulah. TI semua ada je. Sebelah suku nanti. Asal link mana? Link yang mana? Nanti kena stop recording ni. Okay, ni sesi pertama. Okay, dah.